sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, dalam video yang lepas, video yang pertama, aku dah share tentang asal usul dan juga sejarah macam mana stiker ni bermula sampailah ke hari ini. Perjalanan dia, kewujudan dia, macam mana dia bermula sampailah dia berevolusi mengikut zaman. Okey. So kali ni aku nak share benda yang lagi best, iaitu 5 kegunaan stiker yang aku dah buat formula untuk mudah ingat lah. Nah, formula tu adalah Bilal, B-I-L-A-L, Bilal. Okay, Bilal, B, pertama sekali B. Okay, semua dalam formula 5 ni ada dia bermula dengan huruf dalam bahasa Inggeris lah. So B yang pertama adalah branding. Okay, branding ni bahasa Melayu dia penjenamaan. Kenapa orang sangat-sangat banyak menggunakan stiker? Kerana nak membawa jenama mereka ke seluruh dunia ataupun ke rata-rata tempat yang mereka akan bawa lah. Sebagai contoh, company sabun, dia ada botol sabun. Jadi botol dia mesti ada jenama. Sebab apa? Dengan jenama ni dia boleh jual barang dia. Kalau katakanlah kos dia hanyalah RM2, dengan ada jenama yang dipercayai, harga produk ni boleh menjadi sehingga RM10, menjadi RM15, boleh jadi sehingga ke RM30-40. Okey. Sebab apa? Sebab ada jenama sahaja. Dan jenama ni selalunya kalau tak dicetak atas botol, dia akan selalunya lah memang akan gunakan stiker. Stiker jenis apa? Itu saya akan share dalam video yang seterusnya. Kadang-kadang stiker ni dia terlalu banyak kali kita jumpa. Contoh, dalam toilet kita tu ada macam-macam jenis shampoo, ada macam-macam jenis sabun, ada macam-macam jenis toiletries lah. Untuk perempuan paling banyak lah. Untuk ada conditioner lah, ada hair shampoo, ada ABCD, macam-macam lah produk-produk wanita ni. So stiker ni akan menonjolkan jenamanya, dan jenama ni lah yang menentukan nilai dia. Sebab apa? Kita kenal jenama A, kita rasa macam ni bagus, ni memang mana-mana lah kita jumpa kat TV lah, kita jumpa kat billboard, kita jumpa di seluruh tempat kita nampak, kita rasa benda ni bagus. So yang pertama B, stiker untuk branding. Seterusnya I adalah I untuk information, instruction, identification. I dan 3. So kegunaan stiker adalah 3 perkara ni juga: information, instruction dan juga identification. Information ni apa? Okey, contohlah kita buat air jagung, betul Okey, dekat stiker air jagung kita, okey, ni contoh-contoh stiker lah. Kantoi pula pakai cekak. Saya pakai cekak sebab last punya video rambut saya nampak betul-betul selekeh lah kan. Ni saya jumpa tadi kat situ, saya pakai lah. So information ya. Pentingnya stiker ni adalah untuk memaparkan info. Sebab tu kita panggil label stiker ataupun notis. Sebenarnya stiker ni kegunaan dia lain adalah, selain jenama, adalah untuk memaparkan informasi penting mengenai produk tersebut. Contohnya macam tadi air jagung kan. Contoh ni yang homemade lah. Homemade air jagung leleh. Okey, apa lagi kita nak taruh? Apa yang lagi yang kita nak letak dalam stiker tu? Kita nak letak contohnya nombor WhatsApp kita. Kemudian kita nak letak nombor Instagram kita. Kemudian kita nak letak website kita. Kita nak letak tempat kedai kita jual kat mana. Kita nak letak harga. So informasi ni kita hanya boleh gunakan stiker untuk, bukanlah hanya gunakan stiker, tapi takkanlah kita nak conteng pada kita punya cawan tu, betul lah, air mangga leleh, air jagung leleh, tapi kita conteng kat atas satu-satu. Kalau ada 1000 kita nak conteng, penat lah. So solution yang paling baik untuk informasi ni adalah stiker. Murah je. Kalau stiker ni nanti cerita pasal kos, nanti saya cerita dalam video lain. Okay, so yang kedua information, informasi, instruction. Okay, perasan tak ada stiker-stiker yang dia memberi arahan dalam bentuk arahan. Contohnya, jangan masuk, jangan keluar, jangan duduk, jangan, dilarang
hanya untuk staff sahaja. Ini tandas. Contoh instruction contohnya pada mesin. Kebanyakan mesin dia ada tulis cara-cara penggunaan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, dan seterusnya. Instruction. Yang ketiga identification. Identification ni maksudnya kita nak mengenal pasti. Contohlah air juga, kita jual air. Kita buat ada 5 jenis air. So kita pun nak menarik pelanggan, kita buat 5 jenis stiker. So ada stiker warna merah, warna hijau, warna kuning. So kita dah tahu dah, oh air kuning ni air mangga, air hijau adalah apple, air merah adalah tembikai, contoh So identification, mudah untuk kita mengenal pasti sesuatu produk. Ataupun mengenal pasti sesuatu tempat. Oh ni warna merah, merah ni warna maksudnya bahaya. So itu adalah satu bentuk identification. Sekarang kita bergerak ke huruf yang ketiga, iaitu L. So L yang ketiga ni adalah legal. Kenapa aku cakap kegunaan stiker ni untuk legal? Okey, ada banyak produk yang kita tidak pasti dia punya pengiktirafan dia. So macam mana nak bezakan? So dengan stiker juga kita boleh mengenal pasti sama ada produk ini adalah produk yang sebenar ataupun produk original ataupun produk yang diyakini. Selalunya berkaitan dengan halal lah. Contohnya kita jual produk frozen. So jika kilang kita membekalkan makanan, semestinya kita ada cop halal. Cop halal ni yang betul disahkan lah oleh JAKIM lah, bukannya yang kita bedal jumpa kat internet, kita copy, tertarik, tak boleh. So legal ni maksudnya kita nak membuatkan nak menunjukkan kepada pelanggan bahawa kita ni menjalankan bisnes secara serius. Sama ada kita letak logo halal ataupun contohnya lah kalau berkaitan dengan barangan elektrik kita letak stiker sirim contohnya, ataupun stiker hologram. Kalau tahu dekat rokok tu kan ada satu stiker hologram tu, nak menunjukkan yang rokok ni walaupun dia haram, dia dah jadi halal. Untuk membolehkan sesuatu tu mendapat pengesahan ataupun pengiktirafan daripada badan-badan tertentu untuk meyakinkan pelanggan. Okey, jelas Seterusnya A, Bilal, B-I-L-A. A membawa maksud added value. Okay, added value ni apa? Added value ni nilai tambahan. Kenapa stiker boleh bagi added value pula? Okey, stiker kalau korang perasan berwarna-warni. Macam tengok belakang ni, nampak tak? Ada hitam, merah, kuning, oranye dan sebagainya, dan bergambar. Okey, so stiker ni potensi dia besar. Sama ada dia membawa jenama kita lebih besar ataupun menjahanamkan kita juga. So berhati-hati dengan stiker kita. Contohnya lah, okey, kita jual perfume. Okey, kita buat perfume, botol cantik gila, tapi tiba-tiba ada stiker tu nampak sangatlah bagi designer cak ayam. Pakai tulisan pula tak nampak, lepas tu tak jelas, gambar pula gambar blur. Jadi dia menjatuhkan reputasi ataupun eksklusiviti sesebuah produk. So bahaya design ni, tolonglah bagi pada ahlinya. Tolonglah bagi design, minta kalau kita serius dengan bisnes kita, mintalah pada designer, mereka design ni untuk buatkan design stiker kita. Walaupun kita cakap simple je, tapi simple ni lah yang kita tak boleh ambil remeh. Stiker ni lah yang akan membawa image kita, sama ada kita nak berniaga setakat setahun dua ataupun kita nak berniaga selama 100 tahun. Stiker ni melambangkan image syarikat ataupun perniagaan kita. So penting. Okay, added value. Contoh lain, kena faham stiker ni bukan tertakluk kepada label stiker yang macam ni sahaja. Stiker ni juga merangkumi stiker pada baju tu pun kita panggil stiker. Ada contoh, baju tu pun
yang kita ada tulisan-tulisan, itu pun kita panggil stiker. Kereta, pernah tengok stiker kereta, itu pun dipanggil stiker juga. Pelekat kenderaan, vinyl stiker ke, decal stiker ke, semua tu stiker. So apa kelebihan stiker dekat situ? Dia memberi nafas baru, ataupun dia juga memberi satu second chance, orang kata. Macam kita punya phone kita ada casing. Ada casing, kalau kosong je kita rasa macam nak dia tampal stiker apa semua kan. Sama juga macam kereta kita dah bertahun-tahun warna merah. Tiba-tiba kita rasa macam nak tukar selera lah. So kita pun pergi hantar kedai wrap kereta. Kita balut kereta kita menggunakan stiker. Kita tukar dia kepada warna purple contohnya. Warna yang tak kisahlah, itu bergantung kepada taste masing-masing lah kan. Tapi ada orang dia nak kereta dia lebih cantik, warna hitam. Yang terbaru kereta baru ada warna hitam kuning kan. Itu pun tugas stiker, dia menaikkan ataupun dia memberi nilai tambahan kepada apa-apa sahaja yang kita ada, daripada kosong sampailah kepada ada stiker ni, dia terus nampak lain, nampak mahal, nampak wow, international. Dan yang terakhir sekali adalah L lagi sekali, iaitu long lasting ataupun longevity. Long lasting ni maksudnya tahan lama, bahasa Melayu. Tahan lama. Kenapa nak kena ada stiker yang tahan lama? Okey. Bayangkan korang buat karipap, korang buat popiah, korang buat apa lagi, cucur badak apa semua frozen. Tiba-tiba korang pakai stiker yang dia buat daripada kertas, ataupun korang ambil kertas A4, korang letak gam, tampal. Apa jadi esoknya kalau korang keluarkan? Bila kita keluarkan daripada peti sejuk, dia jadi basah tu lah. Dia basah dan bukan tak payah korek lah. Kita tarik je, stiker tu dah tertanggal. Stiker tu dah terguris, hilang lah. Dia akan hilang dengan tulisan-tulisan tu semua sekali. Faham tak? Jadi stiker ni ada banyak jenis, ada banyak material, banyak pilihan. Ada orang dia nak stiker tu tahan lama dari segi tahan sejuk. Masuk dalam peti ais, keluar maintain. Okey, dah ada stiker tu. Nak stiker yang waterproof maknanya kalis air. Dia tak perlu sejuk pun, tapi dia nak kalis air. So kita ada stiker white PP. Nama dia white PP. Kita ada saya nak stiker ni dia tahan koyak. Saya tak nak saya tampal tu, kadang-kadang saya ingat kan, saya nak cabut balik tu koyak. Saya nak stiker yang tahan koyak. So ada dah yang dibuat daripada plastik. Base dia plastik lah. Kegunaan lain stiker yang terakhir ni adalah untuk dia tahan lebih lama. Wearproof, weatherproof, and then bulletproof. Adalah. Okay, saya ulang balik. B pertama adalah branding. Kedua, I adalah information ataupun instruction ataupun identification. Yang ketiga, L untuk legal. Ingat legal. Yang keempat, A untuk added value. Dan yang terakhir adalah L, iaitu long lasting. Nampak tak? Kegunaan stiker sangat banyak. Niat aku memang nak berkongsi saja, bukan untuk sebab aku bukan pandai, aku just berkongsi apa-apa yang boleh bagi manfaat. Semoga satu hari nanti kita semua mendapat saham lah. Kita dapat saham dan ilmu ni dapat disampaikan kepada generasi yang seterusnya. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Semoga ilmu ni dapat disampaikan lah. Okay, jangan lupa share, komen apa-apa yang korang nak tahu pasal stiker. InsyaAllah dalam next video aku akan share tentang aku nak share pasal apa next week. Sekejap Okay, yes. Antara yang best juga iaitu jenis-jenis stiker yang korang wajib tahu. Jenis-jenis stiker macam tadi kan, aku dah cerita kegunaan dia. So, stiker apa yang sesuai untuk kegunaan ni tadi. Okay, itu saja. Jumpa lagi dalam video ketiga. Ciao.